Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini, hari 8 Zulhijjah, dikenali bagi jemaah haji nama dia Yaumut Tarwiyah, Hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah 1442, iaitulah merupakan tahun yang kedua umat Islam dari Malaysia tidak dapat mengerjakan haji. Kita berdoa kepada Allah SWT, semoga Allah hilangkan COVID ini dan tahun yang berikutnya kita berada di Mina pada saat ini, insya-Allah. Para jemaah sekalian, hari ini juga bersama dengan 18 hari bulan Julai 2021, kita dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab Syarah Hadis 40, hadis yang ke-11, Al-akhdhu bil yaqin wal bu'du 'anis syubhat. Al-akhdhu bil yaqin wal bu'du 'anis syubhat, yakni mengambil perkara yang diyakini dan tinggalkan perkara syubhah. Syubhah ni perkara yang meragukan, diragui kesahihannya, kesuciannya, kebenarannya. Semua yang kita ragu, kita tinggalkan. Syarah kepada hadis ini kita ambil dari kitab Al-Wafi. Al-Wafi, edisi yang saya baca ni, yang naskah ni, walaupun terjemahan dia tidak begitu mantap, banyak bahasa dia yang berbelik-belik, tapi bolehlah. Daripada kita tak ada terjemahan, baik ada terjemahan. Cuma mungkin yang edisi lain lebih baik, lebih menarik, tapi saya tak baca yang lain. Kita baca ini dulu, insya-Allah. Dengan penerangan yang tuan-tuan ikuti ini, kita boleh faham, insya-Allah. Dalam syarah dia ada 7 keterangan yang akan disampaikan, insya-Allah. Kita baca secara ringkas. Hadis ini, Al-akhdhu bil yaqin wal bu'du 'anis syubhat, mana berpegang, mengambil perkara yang diyakini, meyakinkan. Kita tinggalkan syubhat, mana benda yang diragui segala perkara. An Abi Muhammad Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu an sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma. Qala, hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka, rawahu Tirmizi wan Nasa'i. Maksudnya daripada Abu Muhammad, itu kunyah dia, gelaran dia, nama dia Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib. Siapa dia? Cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan raihanah, kesayangannya, buah hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi selalu bawa dia pergi masjid, gendong dia, macam-macam Nabi kita bergurau dengan cucu yang disayangi ini. Dia kata apa? Tengok ini adab. Hafiztu min Rasulillah, aku telah menghafal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia riwayat, maka dia kena sebut jawatan. Dia tak kata hafiztu min jaddi, la, min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Macam kita juga, kalau kita sebut jawatan ayah, kita kena sebut penuh. Kalau kita panggil di rumah bapa, ayah, daddy, baba, pok, boleh belaka kan? Itu kaedah. Apa dia yang dihafal daripada datuk dia, Nabi SAW? Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang kamu syak, kamu tak yakin, tinggalkan.
dengan mengambil apa yang kamu tidak syak. Mana kita rasa ragu, kita tinggal. Tapi jangan sampai was-was. Nanti kita akan bincang nanti ada isu was-was. Tak boleh. Banyak orang ni nak tinggal dalam masalah was-was. Kita kata la was-wasa. Tidak ada was-was dalam kehidupan kita, dalam agama kita ni. Kalau was-was, dia jadi penyakit lain pula. Baik. Hadis ini diriwayat oleh Imam Tirmizi dalam kitab Sifatul Qiyamah dan Ar-Raqa'iq, War-Raqa'iq wal-Wara'. Dan juga dikeluar oleh Imam Nasa'i. Dalam Imam Nasa'i kata Tirmizi, hadis ini hasan sahih. Hadza hadisun hasanun sahih. Imam Nawawi tak komen apa-apa, mungkin dia setuju dengan apa yang disebut itu. Wallahu a'lam. Dalam riwayat Tirmizi ada tambahan ziyadah, fa inna as-sidqa tuma'ninatun, fa inna as-sidqa tuma'nina wal kadhib ribah. Sesungguhnya kebenaran itu adalah ketenangan. Benda yang kita bawa yang benar, kita akan tenang. Bercakap benar, kita rasa tenang. Dan pendustaan, bohong adalah keraguan ataupun kerisauan. Mana bila kita cakap bohong, kita risau. Nanti orang terdedah, nanti orang tahu, nanti pecah tembelang, macam-macam nanti, maka kita tak akan tenang hidup. Jadi hadis ini mengajar kepada kita supaya apa? Supaya sentiasa bercakap benar dan tinggalkan pembohongan kalau kita bercakap. Kalau kita nak beriwayat pun sama juga. Cari yang benar, jangan ambil yang bohong. Jadi pelik hari ini sebahagian orang mengaji ilmu hadis tapi mempertahankan hadis-hadis palsu. Dia kata kalau hadis palsu pun amalan tak palsu. Jadi mengelirukan masyarakat. Dah palsu, cakaplah palsu. Hadis ini maudhu' palsu, periwayat dia kazab, pembohong, pendusta, dajjal contohnya. Itu gelaran-gelaran yang diberi oleh ulama hadis. Kita tak layak menggelar orang, tapi label tu diberi oleh ulama hadis menyatakan rawi orang ni, ini riwayat dia. Ini kita masih lagi nak mempertahankan kata istilah pepatah kata mempertahankan benang basah. Kita kata hadis palsu, sudah cerita. Nyatakan kepalsuannya. Kalau kita nak amalkan juga amalan ni, cari dalil lain yang tidak palsu. Jelaslah kepada masyarakat, berlaku jujurlah dengan ilmu kita. Jangan dulu ambil benda-benda sebab nak mempertahankan, maka kita buatlah segala perkara. Baik para pelajar sekalian. Jadi hadis itu riwayat oleh Tirmizi dan juga ada tambahan dari Tirmizi dan Nasa'i. Dikata Imam Ahmad dalam Musnad, kata Syekh Ahmad Syakir, isnaduhu sahih. Jadi alhamdulillah, Ahmad Syakir ni salah seorang daripada ulama Mesir yang mentahqiqkan Musnad Imam Ahmad. Dia meneliti satu-satu hadis. Jadi banyaklah jasa dia. Walaupun ada sebahagiannya boleh dibincangkan, tapi jasa dia kepada kita orang awam yang tak tahu sanak ni, dia kata sanaknya sahih, kita kata alhamdulillah. Baik, kita berpindah kepada ahamiyatul hadis, kepentingan hadis ini di dalam agama dan juga dalam kehidupan. Apa dia kepentingan dia? Hadis ini dari jawami'ul kalim. Maknanya kalimat yang pendek, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Dua patah. Dan daripada hikmah-hikmah kenabian yang tinggi, iaitulah kalimah ucapan yang pendek, yang sedikit, namun memberikan kaedah yang besar dalam agama Islam kita ini. Dia panggil al-hikam an-nabawiyah al-balighah. Bahasa dia. Apa dia? Iaitu meninggalkan syubhat dan iltizam beramal dengan perkara yang halal dan diyakini akan kehalalannya, kesahihannya, itu yang sepatutnya. Oleh yang demikian, Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam syarah dia kepada hadis Arba'in, dia kata apa? Hadzal hadis qa'idatun 'azimatun min qawaidid din. Ibnu Hajar kata hadis inilah satu kaedah yang besar, satu landasan yang besar daripada landasan agama dan menjadi asas kepada wara' yang merupakan tiang seri para muttaqin dan penyelamat daripada kezaliman syak wasangka dan waham yang menghalangi cahaya yakin.
Kita ada dua level dia kata. Dia panggil syak. Syak ni 50-50. Kalau waham, rendah lagi. Baik. Beberapa istilah hadis, alfazul hadis, da' ma yaribuk. Tinggalkan apa yang kamu ragukan, iaitu tinggalkan apa yang kamu syaki akan kesyubhahan, maknanya keraguannya. Tak yakin dengan suatu benda itu halal. Perintah ini adalah perintah disebabkan kemandubannya. Dia panggil perintah ini perintah al-amru lid-nadbi. Makna arahan ini arahan berupa sunat. Kalau kita ragu, kita tinggalkan. Itu warak nama dia. Kalau kita pergi lagi, selagi dia tidak betul-betul haram, tidaklah berdosa. Tapi kata Nabi dalam hadis yang lepas, kita duk main di border sempadan ni mungkin terlepas. Sempadan syubhat masuk dalam benda haram. Faman ittaqa syubhat, siapa dia meninggalkan syubhat, dia telah menyelamatkan dirinya dan agama dia. Ila ma la yaribuk, dengan mengambil apa yang kamu tidak ragukan, iaitu mengambil sesuatu yang tiada syak padanya, kerana justru akan kehalalannya, keyakinannya, kesahihannya yang nyata dan jelas. Ini hadis ini besar ni. Kaedah agama ni, dalam kita beragama, kita kena pegang perkara ini. Baik, kita pindah kepada fiqhul hadis. Dalam bab kita dia kata ada fiqhul hadis, ada 7 perkara yang dibincangkan. Yang pertama, tark asyubhat. Tark asyubhat, yakni tinggalkan perkara yang mengandungi keraguan. Meninggalkan syubhat di dalam ibadat. Para pelajar tanda, kita kena tinggal keraguan dalam bab ibadat. Dalam perkara muamalat, munakahat, hukum yang berkait dengan perkahwinan. Nanti Tuan Syekh kita akan sebut satu-satu nanti. Ibadat, muamalat, perkahwinan dan lain-lain bab hukum hakam, dan beriltizam, komitmen dengan perkara-perkara yang halal dalam semua urusan. Ya, semua urusan aspek itu, kalau kita berpegang dengan yang kita yakin, mendorong seorang Muslim ke arah sifat wara'. Kita tak ambil yang ragu-ragu, maka kita pergi kepada wara'. Ianya suatu manfaat yang umum dalam mencantas, bahasa dia, mencantas waswas syaitan. Ia mengandungi banyak faedah dan manfaat di dunia di akhirat. Telah dinukil di dalam hadis ke-6, hadis ke-6 yang lepas, bahawa sesiapa yang famanit taqas syubhat, siapa yang menjaga, memelihara dirinya daripada syubhat, maka sungguhnya dia telah membebas dirinya untuk menjaga agamanya dan kehormatan dirinya daripada terjebak dengan benda haram. Itu hadis yang ke-6 dalam hadis 40 yang lepas yang telah kita bincangkan. Perkara yang halal yang diyakini itu tidak akan terhasil oleh seorang mukmin yang ada syak dan ragu dalam hatinya. Dia tulis hari itu, hatinya tulis itu. Oleh itu, seorang mukmin yang tiada syak dan ragu terhadap kehalalan suatu yang diyakini, kita yakin halalnya, akan merasa tenang jiwanya dan memperolehi kebahagiaan setelah terhasil keyakinan tersebut, dan lenyap segala keraguan dan syak wasangkanya. Kita yakin, kita beli makanan ini daripada orang Islam yang penghilangnya, pembuatnya, bahan-bahan juga dia kata tak ada masuk bahan-bahan unsur-unsur yang syubhat, yang meragukan. Semua barang-barang kita ni bismillah, sembelih dengan cara baik, dengan mana kita rasa, kita makan pun rasa yakin, insya-Allah. Ni kalau pergi makan di restoran yang bukan Islam, macam-macam kita rasa dah. Bercampur kan, minyak dia kat dapur tu, sekali goreng babi, sekali goreng ayam. Jadi timbul was-was dalam hidup kita. Sebaliknya, jika seorang insan itu redha dengan syubhat secara zahir saja, maka sekiranya terbuka pada kita apa yang terkandung dalam hatinya, akan nampak pada kita bahawa jiwanya memberontak, penuh syak wasangka dan tiada ketenangan dalam hatinya. Mana sebenar orang ni, orang-orang yang dia buat maksiat tu lah, kan? Yang ambil rasuah ke duit dia, yang ambil benda-benda yang ni, sebenarnya ketika dia iman dia naik, segenal iman tu naik, dia akan memberontak hati dia. Aku ni tak betul ni, perbuat amalan aku ni tak bagus ni. Dia ada lah, walaupun hati tu lak kata orang macam lampu pekerja tepi jalan, lampu jalan rusak tu kan, sekali nyala sekali mati, tapi ada juga.
Kerana itu memadailah azab kejiwaan, mana tak tenang jiwa ini untuknya, yang menghasilkan keraguan, kerugian maknawi, iaitulah tiada ketenangan dalam hidup, hidupnya penuh dengan resah, keluh kesah. Ini adalah kerugian yang besar dan kebinasaan yang besar, di mana sekiranya beliau tetap terlibat dengan perkara yang mengandung syubhat itu, lalu menjadi sebahagian adat kebiasaan dalam hidupnya, lama kelamaan ia akan menjerumus ke dalam perlakuan haram lantaran sesiapa yang mengelilingi kawasan larangan, maka kemungkinan dia akan masuk ke dalamnya adalah besar. Mana orang ni kalau mula-mula syubhat, masuk benda haram. Kita dah, dia panggil Allah biasa, tegal biasa kan. Mula-mula kita rasa, tak sedap lah makanan ni. Restoran ni non-Muslim ni, macam mana? Mula-mula, garu kepala 2 kali. Yang ketiga, sedap pula. Ana daripada saya kecil lagi, arwah bapa saya rahimahullah selalu tegur kawan-kawan ni dengan kopiah cotnik atas kepala, duduk minum kedai kopi di kedai Cina. Kedai kopi taklah restoran besar-besar, peringkat kampung dia panggil kedai kopi kan. Kedai kopi orang Muslim banyak lagi. Pergi duduk cokok kedai Cina apik yang tak pernah mandi junub tu kenapa? Masya-Allah tabarakallah. Kita kata, dia ada logo halal. Yalah, kita bukan we check kat dapur dia. Boleh jadi pisau yang sama pagi ni untuk nak jual dia kerak ayam. Malam nanti dia nak makan sup muncung gelebek, dia kerak menantan tu pula. Nak kata apa? Jadi adalah benda-benda yang kita boleh rasa keraguan dalam hidup itu. Tapi kalau dah terbiasa, kata orang, mali jurhin bimayitin ilam. Orang mati kita pergi toreh dia dengan pisau, dia tak akan mengaduh sakit. Demikianlah kebiasaan lidah manusia. Kalau sudah biasa makan benda-benda syubhat begini, lama-lama yang haram pun jadi sedap. Na'udzubillah. Baik. Kita berpindah pula kata-kata motivasi sebahagian daripada ulama salafus salih. Ulama salafus salih yang meninggalkan keraguan kepada keyakinan, yang membenihkan kewarakan. Bila kita tinggal benda ragu, akan ada sifat warak dalam jiwa kita. Allahu razaqna al-wara' wat tuqa. Kita minta Allah Ta'ala rezeki kepada kita sifat warak dan sifat taqwa. Jika kita menoleh dan mengimbas kembali jalan kehidupan alim ulama salafus salih pada masa dulu, kita akan dapati bahawa perkataan-perkataan dan perbuatan kesemuanya adalah iltizam dengan perkara halal semata-mata dan jauh daripada syubhat, dan hiasi dengan sifat warak. Antara kata-kata mereka seperti berikut. Yang pertama, Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, sahabat, dia kata apa? Kesempurnaan takwa itu adalah meninggalkan beberapa perkara yang halal, takut dibimbangi ianya menjadi haram. Dibimbang pergi kepada haram. Dia syubhat dekat dengan pergi ke haram, tapi kita tinggalkan benda ni. Satu. Kata Syekh Abdul Rahman Al-Amri Az-Zahid, "Idza kana al-'abdu wari'an." Jika seorang hamba Allah itu seorang yang warak, maka ia akan meninggalkan apa yang diraguinya dan mengambil perkara yang tidak diraguinya. Kita ni kalau ada kedai roti, kedai kek Muslim, non-Muslim, kita nak pergi mana jiwa kita? Nak pergi ke mana? Tak sedap Muslim ni. Sedap ni. Ni peringkat antarabangsa, international dia punya taste. Jangan main. Pergi tanya kek yang sama, dia ni 50, dia ni 100. No standard. Sebab lidah terbiasa dah dengan orang bukan Islam ni. Hak tak sunat, tak mandi junub, tak baca bismillah ni. Kita taklah kata setiap kek kita ni sudah dijampi dengan ayat Quran, tetapi perbezaan tu biar ada rasa. Ada rasa. Kata Al-Fudail Ibnu Iyad rahimahullahu ta'ala, dia kata manusia mendakwa bahawa warak itu satu perkara yang sukar dan payah. Nak jadi warak ni payah. Fudail kata apa? Apabila aku menghadapi dua perkara, maka aku akan mengambil perkara yang paling sukar antara kedua-duanya. Maka tinggalkanlah apa yang meragukan kamu dan ambil apa yang kamu tidak ragui. Kalau ada dua perkara, ragu tak ragu, syak yakin, ambil yakin. Walaupun kita rasa berat sedikit, maha sedikit perbezaan, tapi hak ni kita yakin. Halalan tayyiban, yang ni halal, ada logo halal, tapi logo halal ni kena ingat, ada logo yang digantung halal, ada logonya ditanggung halal. Faham ke tidak? Digantung halal tu dia ada logo, beli
lekat kat situ, itu nama dia tanggung halal, gantung halal. Kalau mari penguat kuasa, tengok dia punya siji halal 5 tahun tak update, tidak diperbaharui. Berlaku juga. Nak kata apa? Masya Allah. Allahu Akbar. Baik, kita pergi kepada kata-kata yang keempat daripada Hasan bin Abi Sinan rahimahullah. Dia kata apa? Tiada sesuatu pun yang lebih mudah dan wara. Jika kamu ragu tentang sesuatu, maka tinggalkan dia. Bila kita ragu sesuatu, kita tinggal. Usah ambil lagi dia. Itu kumpulan kata-kata ulama salafus salih. Kita pindah pula kepada kesimpulan daripada kata-kata mereka ialah meninggalkan sesuatu yang diragui dan melakukan sesuatu yang tidak diragui adalah tanda kewarakan atau ianya titik tolak sifat warak bermula di situ. Min hadzal muntalaq. Dari sini kita bermula. Baik, kita berpindah pula kepada perbuatan mereka, amalan mereka. Bagaimana? Seorang ulama nama dia Yazid bin Zurai' membersihkan dengan dirinya dengan tidak mengambil 500 dirham daripada harta beliau yang berhak mewarisinya. Ayah dia mati, dia boleh 500 dirham. Kenapa dia tak mau ambil? Bapaknya dahulu penyandang suatu jawatan dengan sultan, mana kerja dengan kerajaan. Dan Yazid pula adalah seorang penjual daun kurma. Jadi dia yakin dia jual daun kurma ni 100% halal. Jadi ayah dia tu mungkin terlibat dengan macam-macam lah. Maka dia tak mau ambil. Yazid hidup di atas mata pencarian tersebut sehinggalah dia meninggal dunia. 500 bahagian dia tu mungkin dia sedekah lah. Dia tak ambil. Kalau ayah dia benar, alhamdulillah, duit tu jadi sedekah. Tapi kalau tak benar, duit tu jadi bersih. Sebab kita tidak ambil duit yang tidak jelas. Ini wara'. Kita nak ikut dia berat juga kan. Baik. Cerita yang kedua, cerita Al-Miswar bin Makhramah. Tak ada dalam buku Melayu bulut terjemahan ni. Dia tertinggal satu. Sepatut A, B, C. Tapi penterjemah dia tinggal satu. Kenapa? Saya baca, tuan-tuan tulis yang ada kitab. Dia kata Miswar ni dia telah membeli banyak barang-barang. Tiba-tiba dia tengok awan gelap di langit pada musim ni. Patutnya bila ada awan, barang kita beli banyak, stor tak ada, rusaklah barang dia. Kena hujan. Fakarihahu, dia rasa tak suka. Oh, sudahlah. Sedangkan hujan tu rahmat bagi seluruh orang ini, petani, orang nak air semua. Tiba-tiba kita tak suka dengan hujan kerana kepentingan barang kita. Faqala ala arani karihtu ma yanfa'ul muslim. Aku rasa aku telah buat satu keputusan yang tak baik sebab aku tak suka dengan satu perkara yang beri manfaat kepada orang Islam. Dia pun ambil barang-barang tadi, dia jual murah-murah, tak mau ambil untung langsung. Sebab kerana barang itulah aku tak suka hujan turun. Masya Allah, tabarakallah. Ini wara'. Fa akhbara bizalika Umar. Dia pergi jumpa Sayyidina Umar, dia cerita. Faqala lahu Umar, jazakallahu khaira. Allah Ta'ala lah balas kepada kebaikan. Tuhan ganti yang lain insya-Allah. Betulkan niat, insya-Allah Allah SWT akan gantikan balik. Mana dia tak berani nak, sebab dia kerana nak untung banyak tadi, yang menyebabkan dia tak suka hujan turun. Subhanallah. Kita hari ni pun kadang-kadang timbul juga masalah. Oh, saya dah beli barang banyak nak buat bazar, tiba-tiba tutup pula bazar. Mengamuk kita. Subhanallah. Kita kata biarlah. Jangan sebut hal sekarang, kita salafus salih dulu. Baik, cerita yang ketiga. Waqila li ibni Adham. Orang tanya kepada Syekh Ibrahim bin Adham, dia kata apa? Ala tashrab min ma'i Zamzam. Syekh Ibrahim, kenapa tak minum air Zamzam tu? Mekah. Dia kata, kalaulah aku ada timba sendiri yang boleh aku ambil dari air dalam telaga Zamzam, aku minum. Sebab telaga yang timba yang ada di sekeliling telaga ni semuanya kepunyaan Malus Sultan, kepunyaan kerajaan, wahwa mustabah. Itu dia panggil harta yang meragukan. Kita kata biarlah, kita tak nak ikut dengan mereka ni pun, kita dengar cerita dulu kan. Baiklah, timbul lagi soalan, wa qad yaqulu qail. Orang akan bercakap, orang akan kata. Dia kata apa?
Sesungguhnya pada perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan itu, perbuatan salafus saleh itu menunjukkan sesuatu yang keterlaluan dan berlebih-lebihan dalam warak. Tuan-tuannya dengar pun rasa macam tu kan. Lebih sangat ni. Takkanlah sampai begitu sekali. Kami jawab, inilah pengarang kita ni kata, sesungguhnya umat Islam dalam setiap masa perlukan contoh, ikon, contoh tauladan orang-orang soleh, peribadi Muslim yang boleh kita tiru. Sekurang-kurang kita boleh cerita orang ni warak, orang ni tak makan, orang ni, kita nak kata apa? Itu dia panggil warak. Kan? Maka kita boleh tiru sikap warak mereka, hikmah mereka, sebab kalau orang alim semuanya hentam belaka, kan, saham mana apa dia masuk belaka, Bitcoin ke, saham cepat kaya ke, saham apa ke, pelopor-pelopor dia, tuan-tuan ingat, ramai di kalangan asatidzah. Penceramah-penceramah atas pentas, tapi dia juga pelopor kepada skem-skem yang baru-baru timbul. Ini juga masalah. Jadi bila ada ustaz yang warak, kita rasa tenang, ada contoh. Sekiranya perkataan dan perbuatan yang menunjukkan sikap berhati-hati dan kewaspadaan terhadap perkara yang syubhat ini tidak wujud di kalangan kehidupan umat, maka manusia seluruhnya akan terjerumus dengan perkara yang tersebut. Tapi bila kita tahu ada orang ustaz ni warak, orang ni, kita terasa, oh ada lagi ikon, ada lagi contoh. Kalau kita nak tengok ustaz yang warak, tengok dia ni. Ustaz ni kalau kita ajak minum kedai kopi, tak berapa nak. Dia lebih suka kalau dia pergi ceramah, bawa nasi bungkus, makannya di dalam bilik imam ke, makan di tangga masjid lebih baik daripada dia pergi di, sudah kuliah, kita tasawuf, pergi makan di restoran yang penjual-penjual tutup aurat pun tidak, dengan lagu gedebong-gedebang, kita kata hilang warak kita di situ. Menarik. Sebab itulah kami jumpa sebahagian daripada ustaz-ustaz kita rahimahumullah, warak dia tak mau. Contohlah, tak apalah kita cerita orang mati, mudah-mudahan Allah angkat darjat dia. Bapak saya rahimahullah. Bapak saya, dengan dia sendiri, dia tak pernah beli. Kereta baru tak pernah beli. Sebab zaman tu tidak ada perbankan Islam. Tak ada. Tak mau dia. Orang offer nak pakai, tak mau. Aku kumpul duit, cukup 3,000, 4,000, dia pergi cari kereta beli. Yang penting jangan kereta mati tengah jalan sudah. Itu sifat. Tak apalah. Allah rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah Ta'ala angkat darjat al-walid wa ghafar lahu wa askanahu fasih jannatih. Baiklah. Mana yang penting setiap zaman kita kena ada ustaz-ustaz, tuan-tuan guru kita yang kita boleh jadi contoh, yang kita boleh jadi ikon kata orang sekarang. Baik. Cakap tentang ni panjang. Kita berpindah kepada isu yang ketiga, iza ta'arad asyak wal yaqin. Bila berlawan di antara syak dengan yakin. Bagaimana kita nak buat? Apabila syak bertemu dengan yakin, maka kita mestilah mengambil yang yakin dan mendahulukannya serta meninggalkan perkara yang diragui. Ambil hak yakin. Makna ini diriwayatkan dalam kaedah kedua daripada kaedah fiqh yang dinaskan oleh sumber-sumber hukum syarak. Dia panggil al-yaqinu la yazulu bisyak. Yakin tidak hilang dengan sebab ragu. Kalau kita yakin, tak hilang dengan sebab ragu. Contohnya, seorang yang berwuduk dengan yakin. Dia yakin dia ambil wuduk. Kemudian dia syak, sama ada wuduk atau belum lagi. Adakah wuduknya terbatal? Maka dah diiktibarkan bahawa dia berwuduk. Sebab dia yakin dia ambil wuduk selepas keluar tandas tadi, dia ambil wuduk. Ianya disandarkan kepada sabda Nabi SAW, "Iza wajada ahadukum fi batni syai'an." Bila kita nak solat, contohnya kita rasa dalam perut kita ni bergelora, memulas gitu. Terasa keluar angin ke tak keluar angin. Nabi kata, "Fala yakhrujanna minal masjid hatta yasma'a sautan aw yajida riha." Mu jangan keluar daripada solat, daripada masjid sehingga kamu dengar bunyi suara pung ataupun kamu bang. Ada sungguh. Nabi maknanya itu semua rasa mulah perut ya, gelora dalam perut. Itu permainan syaitan supaya kita ragu, kita syak, maka dia nak suruh kita keluar. Nabi kata, "Mu jangan keluar sehingga kamu betul-betul yakin batal wuduk." Baru betul. Kalau tidak duduk main bulan ke tandas lagi kita, keluarnya tidak kan. Allahu Akbar. Baik. Yang keempat, at-tawaqquf anis syubhat liman istaqamat ahwaluhu. Maknanya berhenti jauh daripada perkara-perkara syubhat bagi orang yang teguh, istiqamah
perjalanan agak hidup dia. Jangan orang main-main sekali-sekala. Menarik juga tuan-tuan ni, tengok ni, cerita ni sedap. Adapun kami, apabila kita menyeru orang untuk memperincikan perkara syubhah, supaya kita teliti kepada perkara syubhah dan berhenti padanya, jangan langgar, sebenarnya kami menyeru orang yang telah teguh kedudukannya, amalannya, iaitulah mereka yang amalan-amalannya tetap dalam ketakwaan dan kewarakan. Adapun sesiapa yang tenggelam dalam perkara yang haram, yang zahir, kemudian beliau ingin bersikap warak terhadap sesuatu yang mengandungi unsur-unsur syubhah yang memerlukan penjelasan perincian, maka waraknya itu amat sukar baginya. Dia panggil warak tak bertempat. Wajib atas kita untuk menentangnya atas sebab sedemikian itu. Kita kena larang dia. Contohnya, seorang yang terlibat dengan perkara haram, dia berzina, na'udzubillah, berjudi, minum arak, ambil rasuah contohnya, lalu ingin bersikap warak terhadap perkara yang sukar dilihat pada pandangan mata kasar. Seumpama bersikap warak untuk tidak makan ayam yang dijual di pasar. Ayam dijual di pasar ni subhat lah. Makan dedok yang tak tahu mari syarikat mana, siapa dia sembelih. Sedangkan dia sendiri gomor riba pagi, petang, siang, malam. Kita kata mulut ni, jangan bercakap lah. Tak mau makan ayam yang dijual di pasar, walaupun diketahui bahawa ayam itu telah disembelih mengikut syariat. Pak Haji pakai piah cotek sembelih ayam. Ayam ni makan dedok, makan macam-macam makanlah. Orang menimbulkan syubhat. Kita kata ini dia panggil neraca tidak seimbang. Dalam kehidupan kamu bergeluman dengan benda haram yang besar-besar, tapi duk cari benda kecil. Tak. Kerana itu orang yang seumpama ini wajib atas kita menuntutnya supaya menahan dirinya daripada melakukan perbuatan yang haram yang zahir itu terlebih dahulu. Ini jauh sikit daripada tajuk ni, tapi besar tengok ni. Sehubungan dengan itu, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata kepada seorang yang datang dari Iraq. Orang mari daripada Iraq jumpa dengan Ibnu Umar di tanah haram, dia bertanya tentang hukum orang ni kena darah nyamuk. Yes, kata Ibnu Umar, yas'alunani an damil ba'ud wa qad qatalul Husain. Masya Allah. Mereka mari daripada Iraq sampai ke Mekah di Madinah, jumpa Ibnu Umar mengembara berbulan, mari tanya aku tentang darah nyamuk. Sedangkan orang Iraq telah membunuh Sayyidina Husain di Karbala. Dan aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, huma raihanataya minad dunya. Nabi kata, kedua-dua cucu aku ni, Al-Hasan dan Husain, adalah raihanku. Maknanya buah hatiku, bunga hidupku dalam dunia ini. Membunuh buah hati Nabi. Tapi mari bincang tentang darah nyamuk. Patut mari bincang bagaimana nak membela darah Husain, bukan darah nyamuk. Ini dia panggil tentang tak seimbang. Baik, contoh yang ketiga. Seorang lelaki telah bertanya kepada Bishr bin Al-Haris mengenai seorang laki-laki mempunyai seorang isteri. Ibunya menyuruh laki-laki itu agar menceraikan isterinya. Isteri dia ni baik, tak ada masalah apa, cuma tak ngam dengan mak mertua. Mak mertua kata, mu kalau sayang aku, ceraikan binimu. Sedangkan bini itu tak ada nusyuz, tak ada perangai lah kita kata. Kalau bini itu memang jahat, tak solat, kaki lompat sana sini, mencuri, itu lain cerita. Ini kita nak buat penilaian. Baik, adakah anak ni kena taat pada ibu dia, kena cerai bini dia? Kata Bishr, sekiranya beliau telah melakukan kebajikan terhadap ibunya dalam semua perkara, dan tiada suatu pun yang tinggal daripada kebajikan yang telah dilakukannya, melainkan menceraikan isterinya, maka hendaklah dia cerailah isterinya. Itu je satu yang dia tak buat. Sekiranya beliau telah melakukan kebajikan bagi ibu dengan menjatuhkan talak atas dirinya, kemudian beliau bangun ke arah ibunya lalu memukulnya. Masya Allah. Mak dia suruh cerai, dia cerai, tapi dia pergi jekoh mak dia pula, menengkai mak dia, tendang mak dia. Maka janganlah beliau melakukan perkara itu. Kita hari ni banyak benda yang kita langgar. Ibu kita suruh buat, tak buat, suruh tu tak beri. Tapi bila mak suruh cerai bini, kebetulan kita pun tak nak juga, kan? Mak aku suruh cerai, saya ni taat ke ibu lah. Cerai. Kita kata ini tak seimbang. Allahu Akbar. Seorang lelaki, ini contoh yang keempat.
seorang lelaki telah meminta keizinan daripada Imam Ahmad untuk menulis dengan menggunakan dakwahnya. Maknanya dakwah banyak orang tak dalam sekolah ni, ada dakwah sini lah. Orang wakaf itu. Tapi dia kata dia tak nak, dia nak bawa dakwah sini daripada rumah. Boleh ke tak boleh? Imam Ahmad berkata kepada lelaki itu, tulislah. Ini adalah warak seorang yang zalim. Beliau berkata kepada seorang lain, tidak akan sampai warakku dan warak kamu ini. Lelaki itu ingin menggunakan dakwah Imam Ahmad agar lelaki itu nak tulis dengan dakwah yang digunakan oleh Imam Ahmad. Itu maksud dia. Sebab apa? Sebab dia nak suruh memperolehi kewarakan Imam Ahmad. Mu nak ambil dakwah aku pula dah. Dakwahnya banyak-banyak aku letak di orang wakaf ni, tak nak. Imam Ahmad kata apa? Namun Imam mengatakan bahawa dakwahnya itu tidak akan memberi apa-apa kesan kepada pertambahan kewarakan lelaki itu. Macam kita ni lah. Kita tengok nama ustaz ni bagus, kita nak letak nama anak kita macam ustaz jugalah. Nak suruh dia jadi macam ustaz. Tapi kita sendirinya taklah. Makan minum anak tu tidak dijaga dengan cara warak. Penat juga tu. Cerita dakwah Imam Ahmad tadi, apa kata? Maknanya macam-macam orang ni. Saya mari duk ustaz ni, nak makan hot sekali dengan ustaz ni sebab ambil warak ustaz lah. Kata-kata Imam Ahmad ini menunjukkan sifat tawaduknya. Imam Ahmad tidak menulis dengan menggunakan dakwah sahabat-sahabatnya. Adalah menjadi hak dirinya sendiri untuk menggunakan kewarakan ini untuk dirinya sahaja, kerana diri beliau sendiri yang tahu sumber daripada mana beliau perolehi untuk membeli dakwah itu. Oleh yang demikian, beliau mengingkari orang lain terhadap kewarakan seumpama itu, kira-kira orang itu belum sampai ke tahap takwa dan warak dalam semua keadaannya. Mu nak warak, nak ambil hak ustaz. Kan ya, kita kata berat juga ni. Ada setengah orang macam tu, kok saya ni nak ambil berkat ustaz, nak makan dengan meja VIP sekali dengan ustaz. Dah. Kita kata makan ramai-ramai pun tak ada masalah. Kenapa pula nak rempuh masuk? Baiklah. Cerita realiti semasa. Ini tambahan daripada Abu Anas. Kata Abu Anas afallahu anhu, contoh kita sekarang ni. Wanita ni rata pindah dia pergi. Semua tempat dah dia pergi. Dia bekerja, wanita kerjaya. Ahli perniagaan ke, pegawai ke, cikgu ke apa. Pagi-pagi dia keluar rumah, petang baru balik. Tiba-tiba bila nak pergi masjid, saya tanya ustaz pula. Ustaz, boleh dah saya nak pergi masjid? Ada orang baca hadis kata solat wanita lebih baik di rumah. Kita kata ini juga warak tak kena tempat. Kan? Semua tempat kamu boleh pergi. Dia kata cari rezeki ustaz. Kalau cari rezeki betul-betul kita kata na'am. Tapi kadang-kadang yang cari rezeki itu suami dia kaya raya dah. Dia pun nak kaya juga. Cuma bila nak pergi masjid, mari cari. Kita kata sukarlah macam ni. Kalau betul-betul nak warak, macam sahabat-sahabat yang Nabi kita beritahu pada wanita-wanita zaman Nabi, solat di rumah lebih baik daripada solat di masjid. Kerana mereka tak keluar rumah. Waqarna fi buyutikun, duduk di rumah. Tiba-tiba kita semua tempat kita pergi kecuali masjid, tanya fatwa. Masya Allah, tabarakallah. Ini yang dikatakan neraca tidak seimbang. Baik, kita pergi kepada yang kelima. As-sidqu tuma'ninah wal kadhibu ribah. Benar itu membawa ketenangan, dan dusta itu membawa kepada keraguan ataupun tidak tenang. Pada hadis ini mengandungi isyarat untuk memilih perkataan yang benar, yang memisahkan hak dan batil ketika seorang insan itu memerlukannya dalam menjawab sebarang soalan atau mengeluarkan fatwa bagi sesuatu masalah. Alamat kebenaran itulah ketenangan dirasai di dalam had, dan alamat dusta ialah wujudnya syak wa sangka. Maka had sempadan ini tidak akan tenang. Hak bukan HAD itu betul, hak dipanggil hak pun. Hak itu akan beroleh ketenangan, dan batil itu memperoleh keraguan. Jadi para pelajar kita kena ingatlah dalam semua perkara ni, bila kita cakap benar, kita akan rasa tenang. Ni kadang-kadang bila mari fatwa menyalahi ilmu yang kita belajar. Kita, oleh kerana kita diasak supaya bercakap, kita bercakap juga. Tapi bukan daripada jiwa kita akan tak tenang. Sebab tu anda tengok sebahagian daripada orang bila bercakap depan wartawan ke depan kamera,
Bila dia ada benda yang dia nak sembunyikan, kita nampak mimik muka, orang panggil lengguk tubuh, tidak stabil. Sebab dia bercakap dalam keadaan yang tidak ribah. Banyak benda-benda yang meragukan. Jadi kita jangan buat benda tu. Kerana itu para jemaah sekalian, baik kita habiskan huraian dia, kemudian kita simpulkan. Yang keenam, membina hukum hakam. Hadis ini memimpin kita agar membina hukum hakam dan urusan kehidupan di atas keyakinan. Yang ketujuh, al-halal wal-haq was-sidq. Yang halal, hak dan kebenaran adalah sumber ketenangan dan redha, manakala yang haram, batil dan dusta pula membawa keraguan, keluh kesah dan kekalutan. Semua benda ni kita akan kalut. Baik, kita simpulkan bab kita ini dalam semua perkara. Di awal bab tadi, Tuan Syekh kita kata apa? Tarkus syubhat fil ibadat. Tinggalkanlah benda yang meragukan dalam ibadat. Sekarang ni, tuan-tuan dan puan-puan, terima amalan. Zikir. Siapa dia baca zikir sekian-sekian, sebanyak berapa puluh ribu, kamu akan dapat gini-gini. Peliklah sikit kan? Boleh terbang ke, boleh apa? Kita tanya, sumber dari mana ni tuan? Jangan tanya sumber. Percayalah kepada saya. Kalau orang asal lagi tanya, sesungguhnya orang yang banyak bertanya, kuranglah imannya. Contohnya, kita pergi pula ustaz seorang lagi. Ustaz kata baca zikir ni. Macam zikir yang saya duk bagi tuan-tuan. Zikir 4 kalimah ni kan. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Abu Ana ambil mana ni? Kita boleh buka satu-satu. Ini daripada Abu Daud, daripada Bukhari, daripada fulan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang sahih. Mana kita rasa lebih tenang? Yang tadi syak. Yang ini jelas. Kenapa kita nak ambil yang syak? Ini dalam ibadat, kita nak beribadat untuk kita bertemu Allah. Kita tinggalkan yang sahih yang diamal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kita nak pergi ambil yang tak sahih. Bahkan menjadi satu perjuangan pula membela hadis-hadis palsu kerana amalan tidak palsu. Kita kata ini juga satu perkara yang tidak seimbang. Bersikap jujurlah kita dengan masyarakat. Bagi tahu hadisnya sahih. Amalkanlah. Walaupun tak selari dengan nafsu kita. Tapi yang ni hadisnya tak sahih, hadis ni palsu, hadis ni dhaif jiddan contohnya, ataupun hadis ni dhaif tetapi duduk di bawah usul sahih. Maka ulama mengatakan hadis yang dhaif yang duduk di bawah asal yang sahih boleh diamalkan dalam bab fadail amal. Kita cerita betul-betul pada masyarakat. Sebab itulah masyarakat akan tenang bila bertemu dengan amalan seperti ini. Contohnya kita kata dalam isu kita ibadat. Selawat kata Nabi. Selawat yang sahih yang Nabi kita ajar dengan daripada mulut sendiri. Diriwayat dengan sanad yang sahih kepada kita. Kenapa kita tinggalkan, kita pergi ambil yang orang kata itu, orang kata ni kelebihan tu kelebihan ni, sedangkan tidak ada. Dalam bab doa yang muttafaq alaih, sepakat para ulama mengatakan boleh kita berdoa, kita minta terus kepada Allah Azza wa Jalla. Tiba-tiba mari benda khilaf. Boleh je kita doa minta dengan orang mati, dengan orang ni. Tapi mari ulama kata mana boleh. Bila kata hak ni kata boleh, yang ni kata tak boleh, ragu tak ragu? Ragu. Yang betul tak ragu, minta terus dengan Allah. Kenapa kita nak ambil yang diragui? Yang ada bantahan. Itu kaedah beramal dengan tinggalkan yang ragu, ambil yang yakin. Kita pergi kepada ibadat kita. Sama juga dalam bab muamalat. Ini muamalat ini, jual beli ini sahih 100%. Tidak ada unsur-unsur riba, tidak ada unsur rasuah. Yang ni maknanya panel-panel pun tak sepakat. Ataupun yang ni okey je jual beli dia, barang-barang dia ada logo halal, tapi dia punya bos syarikat ada terlibat dengan kristianisasi. Terlibat dengan LGBT, terlibat dengan ni. Maknanya ada duit kita ni mesti akan pergi ke sana walaupun sedikit. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan benda yang ragu je kepada benda tak ragu. Sama jugalah dalam bab muamalah perkahwinan. Orang kata, waktu kecil dulu pernah duduk di kampung ni. Dan keluarga ni jaga mu dulu. Aku dengar cerita, kamu pernah disusui oleh keluarga ni. Maknanya kalau kita kahwin dengan keluarga ni, ada adik-adik susu kita. Adik susu. Kenapa kita nak kahwin? Kahwin dengan orang lain lah. Yang tak ada terlibat adik susu. Ramai lagi wanita lain. Tetapi, jangan pula macam orang bergurau.
tak boleh berkahwin dengan perempuan sekampung. Hei, mana ada ustaz? Sekampung saya, kita kena dengar juga. Tengok mimik muka orang bercakap. Haram berkahwin dengan perempuan sekampung. Orang ni pula bunyi betul straight. Mana boleh? Ni patwa sesak. Betul. Yang boleh kahwin setakat 4 orang. Satu kampung ada 200 orang. Mana boleh kahwin? Itu jawapan karut nama dia. Jawapan nak hilang mengantuk. Bolehlah. Tapi tak bagus. Baiklah para pelajar sekalian. Jelas kepada kita. Warak ni makna kita tinggal benda-benda yang meragukan. Kita ambil yang tak ragu. Itu je lah. Ini masalah kita hari ni. Bila kita jelaskan puasa hari ni tidak ada hadis spesifik yang menunjukkan kelebihan dia. Tapi puasa secara umumnya awal Zulhijjah ada. Marah pula. Dan kita ni kalau kita sudah ada dalil, kita bercakap. Kalau tak ada dalil, kita kata tak ada. Nak buat juga cerita lain. Baiklah para pelajar sekalian, alhamdulillah. Tamatlah kita punya perbincangan kita hadis yang ke-11. InsyaAllah kita sambung lagi hadis yang ke-12 di bawah tajuk Al-Ishtighalu bima yufid. Al-Ishtighalu bima yufid. Hendaklah kita sibuk melakukan perkara yang memberi manfaat kepada kita. Jangan duk sibuk benda lain. InsyaAllah kita akan teruskan dalam perjumpaan yang akan datang. InsyaAllah. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.